Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Nampaknya kalau tepat pukul 9 pagi itu anda sedang menyaksikan kami di program Apa Khabar Malaysia. Jadi tentukan kesetiaan anda selama 1 jam ini. Saya Nur Salihah Azmi bersama. Dan juga saya Nurul Hidayah Umul. Dan kita sedia maklum ya Salihah ya, semalam berlangsungnya Lautan Putih tanda solidariti di mana lebih 16,000 rakyat Malaysia menghadiri himpunan Malaysia bersama dengan Palestin, dan difahamkan juga himpunan tersebut merupakan tanda sokongan kita terhadap Palestin. Yang kita tahu ketika ini jelas-jelasan terus ditindas dan amat menyedihkan. Saya dapat saksikan di pandangan peribadi saya lah, umpama padang jarak padang terkukur ya, dan segalanya orang kata hapus, licin belaka dan tiada ada satu pun tertinggal. Ini betul-betul meruntunkan jiwa kita, dan dengan adanya solidariti ini jelas menunjukkan Malaysia turut bersama dengan Palestin. Dengan kabarnya juga Nurul ya, semalam perhimpunan semalam menghimpunkan lebih 16,000 juga seluruh rakyat Malaysia, menandakan sokongan dan juga kesepaduan doa kita bersama seluruh rakyat Palestin ini di atas kekejaman dan juga kezaliman rejim Israel ini. Saya kira ini bukan perkara yang orang kata berlanjutan selama 3 minggu, bermulanya semenjak 7 Oktober dahulu, tapi sebenarnya ianya dah bermula seawal lagi sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Jadi saya harapkan solidariti seperti ini bukan saja kita teruskan di perhimpunan-perhimpunan awam seperti ini, tapi kita teruskan juga mendoakan mereka sehingga kita tiba ke titik noktah untuk peperangan ini. Dan mungkin saya boleh kongsikan info ya, di mana perhimpunan ini mengumpulkan pelbagai latar belakang, bangsa dan agama berhimpun pada program itu, yang kita sifatkan bertindak umpama sebagai suara bagi menunjukkan sokongan Malaysia kepada perjuangan rakyat Palestin dalam menentang tindakan kejam Israel yang tidak pernah ada erti peri kemanusiaan. Saya pun tak fahamlah mengapa anak-anak ini terus ditindas, terus disasarkan, dan juga wanita. Dapat kita saksikan ya, banyak sekali video-video yang meruntun hati khasnya di media sosial. Kalau nak ikuti lebih lanjut, difahamkan di Twitter ya, segalanya ada di situ. Begitu meruntunkan hati saya, apatah lagi Salihah. Anak-anak kecil ini turut diacukan dengan senapang yang tidak memahami erti apa-apa sekalipun. Saya kalau kita bila bercakap tentang anak-anak kecil dan orang yang tidak berdosa dan tidak berdaya, ini kita sebut tentang mereka, jadi kita macam however perasaan kita itu sentiasa tersentuh dan sebab, jadi saya mengharapkan untuk kita semua sentiasa tidak berhenti berdoa supaya sekali lagi sampai ke satu masa tiba ke titik noktah untuk peperangan di antara Palestin dan juga Israel ini berakhir ya Nurul ya. Dan mungkin dengan apa yang kita dapat lakukan ketika ini, sama-samalah kita menyatakan kesatuan hati kita dalam menentang kekejaman Israel. Yang kita dapat saksikan ini satu tindakan yang gila sebenarnya, tindakan tidak berperi kemanusiaan yang sangat luar biasa. Kerana apa yang dapat saya katakan, kerana mereka dengan tanpa segan silu menzalimi rakyat Palestin, hasil kanak-kanak, wanita, menujukan kepada hospital, sekolah, dan difahamkan serangan berlangsung selama 3 jam tanpa henti. Apakah tujuan ini? Adakah untuk menghapuskan pengganas atau untuk melakukan pelupusan etnik? Ini sama-sama jawapan tu ada pada mereka, dan kita yakin dengan platform ada yang ketika ini kita mampu menyuarakan apa yang kita rasa, apa yang kita fahami. Apatah lagi ya, saya kalau saya lihat bab anak ni, hati saya begitu meruntun sekali. Sebab kita saksikan anak kehilangan ibu, kehilangan ayah, kehilangan tempat tinggal, yang akan berdepan dengan trauma seumur hidup mereka. Sama-samalah kita nantikan satu keajaiban, satu doa, dan mungkin kalau bersama dengan Barat tidak ada titik penghujungnya, inilah masanya untuk kita bersama bangkit dengan negara-negara Islam dengan kesatuan yang lain, membentuk satu kesatuan yang keras, yang jitu bagi menghentikan kekejaman yang sememangnya sangat gila dan tak ada titik pengakhiran ini. Seperti yang kita juga katakan, ini bukan sahaja perang skala besar, tapi ini juga war crime ataupun keganasan perang itu sendiri yang berlaku di antara Palestin dan juga Israel ini. Jadi kita menyebut kembali tentang perhimpunan semalam juga ya, hadir semalam bersama dengan kita iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga sebenarnya baru tiba selepas berkelana di negara Arab bagi membincangkan isu yang sama juga. Jadi kita rakyat Malaysia bersatu padu untuk menyatakan solidariti dan juga sokongan kita kepada seluruh rakyat Palestin. Dan saya seperti tadi juga Nurul ya, berharapkan kepada
bersama-sama, bukan saja di waktu-waktu solidariti ini kita memberikan sokongan buat rakyat Palestin. Hati kita perlu teguh, hati kita perlu kuat untuk tidak berhenti berdoa supaya satu hari nanti kita tiba ke titik notah. Dan pastinya saya selalu percaya cinta, kasih sayang dan juga keadilan itu akan tiba juga satu hari nanti, Nurul. Dan seperti yang kita sudah maklum ya, kita umat Islam ketika ini senjata kita adalah doa. Mungkin kita tak dapat pergi ke sana, kita tak dapat turut serta menyampaikan tetapi doa adalah senjata yang paling ampuh ketika ini. Teruskan berdoa, jangan berputus asa, teruskan berdoa untuk Palestin, dan kami daripada sini kami yakin mereka akan dilindungi dan akan bangkit satu hari nanti, dan kekejaman pasti akan ada pengakhiran dan balasannya. Itu yang pasti. Itu yang pasti. Dan seterusnya juga, selepas kita bersama-sama untuk beritahu kepada anda bahawa sekali lagi kita harapkan doa itu tidak pernah putus-putus daripada kita seluruh rakyat Malaysia untuk sokongan kepada rakyat Palestin. Okey, dan mungkin ini juga kita boleh beralih kepada sesuatu yang berlaku baru-baru ini, dan kita telah tahu bahawa sebelum ini kita menutup tirai di Sukan Asia 2022 dan seterusnya diganti pula dengan Sukan Para Olimpik 2022, dan mungkin selepas ini kita nak lihat perkembangan dan juga apa yang berlaku di sana. Dan pastinya kita terus bersama dengan rakan penyampai kita yang ada di Hangzhou, China, iaitu Afif, dan seterusnya kita akan terus ke ramalan cuaca dan langsung ke bilik berita. Saksikan. Afif, silakan. Terima kasih Wisma Bernama. Kontijen Malaysia sudah mula mengurak langkah ke depan menerusi kejayaan merangkum 3 pingat emas, 4 perak dan 3 gangsa selepas berakhir saingan hari kedua Tamasya Sukan Para Asia Hangzhou 2022. Pencapaian tersebut menjadikan jumlah keseluruhan pungutan pingat kontijen negara kepada 4 emas, 6 perak dan 6 gangsa, sekaligus membolehkan mereka menghuni kedudukan ke-8. Pingat emas kedua negara mula dijelmakan berbasikal track menerusi Nur Suraya Muhammad Zamri dalam acara 1000 meter ujian masa wanita B di Velodrome Pusat Sukan Chun An Jishou di sini. 2 pingat perak kemudian mengiringi kejayaan emas itu masing-masing menerusi Nur Azra Syafinas Muhammad Zais dalam acara sama. Diikuti Muhammad Khairul Hazwan Wahab 1000 meter ujian masa lelaki B. Kem olahraga yang sinonim dengan istilah lubuk emas pula cemerlang menjamakan 2 emas, 2 perak dan 1 gangsa di Stadium Pusat Sukan Huanglong. 2 emas itu masing-masing hadir menerusi Muhammad Ziyad Zulkifli dalam acara lontar peluru lelaki F20 dan Dato' Abdul Latif Romli dalam acara lompat jauh T20. Pingat perak kemudian ditambah Eddie Bernard dalam acara 100 meter lelaki T44, diikuti Muhammad Alif Muhammad Awi acara lontar peluru lelaki F20. Sementara gangsa bagi acara lompat jauh T20 menerusi Zulkifli Abdullah. Kem renang tidak kurang hebatnya apabila membawa pulang 2 gangsa di arena sukan akuatik, masing-masing menerusi Muhammad Iman Aiman Muhammad Rizwan dalam acara meter kuat lentang lelaki S14 dan Zili Ke dalam acara 200 meter gaya bebas lelaki S5. China menduduki tangga teratas carta pungutan pingat dengan 67 emas, 53 perak dan 45 gangsa. Diikuti Iran 16, 19, 12, Jepun 12, 13, 20 dan Uzbekistan dengan kutipan 12, 12, 14. Sekian laporan dari saya Afif Adnan dan Hafizi Syabudin dari Dina untuk laporan Sukan Para Asia 2022. Assalamualaikum dan salam hormat bersama saya untuk buletin bernama waktu ini.
Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan kritikan terhadap sikap berat sebelah Amerika Syarikat yang hanya mengecam Rusia berhubung isu Ukraine tetapi bertindak menyokong Israel dalam isu pencerobohan Palestin. Katanya sokongan Amerika Syarikat dan Eropah membuatkan Israel menjadi terlalu angkuh dan seperti satu kegilaan membenarkan pembunuhan bayi selain hospital dan sekolah musnah dibom. Saudara, ini yang saya katakan sudah sampai ke tahap kegilaan. It is the level of insanity to allow people to be butchered, babies to be killed, hospitals to be bombed, and schools to be destroyed. This is the height of barbarism in this world. Perdana Menteri turut berkongsi penghormatan tinggi yang diberikan negara-negara Arab seperti Qatar, Bahrain dan Mesir kepada Malaysia atas peranan dimainkan dalam mengangkat isu konflik Palestin-Israel. Bagaimanapun jelasnya kebanyakan pemimpin negara Islam yang beliau temui baru-baru ini mengakui konflik Palestin adalah satu isu yang sukar ditangani dengan mudah. Masa depan bagi mereka sangat malam. Kemungkinan tentera Israel akan tetap menceroboh ke Gaza. Kita sebagai orang Islam yakin nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kita yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kita harus terima kenyataan keadaan sekarang akan lebih parah bagi rakyat Gaza. Kerana keangkuhan kezaliman Israel yang didukung oleh negara barat. Beliau berucap pada himpunan Malaysia bersama Palestin di Axiata Arena Bukit Jalil malam tadi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan beliau menerima banyak ugutan daripada negara luar susulan ketegasan Malaysia mempertahankan nasib rakyat Palestin. Beliau berkata selagi diberi mandat dan kepercayaan oleh rakyat, beliau selaku ketua kerajaan tidak akan tunduk dan gentar dengan sebarang ugutan. Without fear, don't ever threaten Malaysians. We have our right to express ourselves. We condemn aggression. Saya beritahu, selagi saya diberi mandat oleh rakyat, saya tidak terima ugutan itu. Kita lawan tetap. Kami tahu, don't ever think of threatening us. Malaysia is a fiercely independent country. We decide what is right. We understand the meaning of freedom. We are with the Palestinian people in their struggle. Yesterday, today, and tomorrow, inshallah. Axiata Arena Bukit Jalil malam tadi menjadi saksi solidariti lebih 16,000 rakyat Malaysia berbagai latar bangsa dan agama berhimpun pada himpunan Malaysia bersama Palestin. Umpama gelombang Lautan Putih, himpunan ini menandakan sokongan Malaysia kepada perjuangan rakyat Palestin dan menekan tindakan kejam Israel. Program dimulakan dengan solat maghrib berjemaah dan solat hajat bagi mendoakan kesejahteraan di Palestin disusuli beberapa siri ucapan berkenaan sejarah dan perkembangan konflik yang melanda negara itu oleh pemimpin badan bukan kerajaan NGO yang terlibat. Kesemua mereka turut mengibarkan bendera Palestin, melaungkan takbir dan perkataan seperti hidup Palestin, bebas Palestin. Himpunan itu yang dikelolakan Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, Global Peace Malaysia GPM dan Malaysian Humanitarian Aid and Relief MAHAR selaku penganjur utama bermula pada 6 petang hingga 10.30 malam.
Sekian dari Bilik Berita. Teruskan berdoa dan bersolidariti bersama rakyat Palestin kerana ia adalah tanggungjawab kita. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tahukah anda status kesihatan wanita umur reproduktif Malaysia masih perlu ditambah baik? 95% rakyat Malaysia 18 tahun ke atas tidak makan sayur dan buah mencukupi. 1 daripada 3 wanita mengalami masalah kurang darah atau dikenali sebagai anemia. 1 daripada 2 wanita mengalami masalah berlebihan berat badan atau obes. Saya masih muda lagi. Rasanya saya tiada masalah kesihatan. Bolehkah saya jaga pemakanan saya? Lagi satu, bila masih belajar ni, makan ikut sempat je. Waktu makan pun tak menentu. Biasalah, satu nak jimat, satu lagi nak cepat. Kadang-kadang memang tahu makanan yang dimakan setiap hari tu tak seimbang. Tak ada sayur, tak ada buah. Tapi dengan kerja yang tak tentu masa, mesyuarat sana, mesyuarat sini, nak buat macam mana? Ambil je apa yang sempat. Kadang-kadang, risau tak tahu nak makan apa. Dengan selera yang tak menentu lagi, tak fikirnya biasanya lepas bersalin, berat mesti susah nak turun balik. Tapi orang cakap, masa mengandung ni, makan untuk 2 orang. Jadi, kenalah makan banyak. Tapi, sekarang, kami tidak risau lagi. Dengan adanya inisiatif Healthy Eating Responsibility for Women atau HER. Itu tadi antara petikan yang begitu menarik perhatian saya sebenarnya mengenai gaya hidup yang sihat, gaya hidup seorang wanita daripada remaja, dewasa sehinggalah ke tahap yang matang. Kadang-kadang kita ni pandang ni, maklumlah rasa muda lagi kan. So apa benda kita nak buat waktu tu, buat sahaja, makan apa saja, tetapi kita lupa bahawa untuk menjadi seorang yang sihat pada usia emas ni adalah bermula daripada zaman remajanya. Health eating responsibility ataupun tanggungjawab menjaga cara pemakanan ini sebenarnya penting untuk kita semua daripada usia muda, remaja dan bila meningkat usia jugalah ya. Sebenarnya apa yang kita masukkan ke dalam badan kita itu juga diproses, itu sebenarnya input je nanti. Kalau kita makan yang sihat, insya-Allah dapat sihat lah. Kalau kita ni makan orang kata apa sembrono saja, semua bendanya hentam kadang-kadang tu mungkin juga tidak memberikan impak yang bagus untuk badan kita. Jadi untuk mengulas dan juga memberi perincian berkenaan tentang topik ini bersama dengan kita di studio iaitu Puan Nurul Zaiza Zainuddin, penolong pengarah kanan nutritionist bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Puan Zaiza, apa khabar? Khabar baik, sihat. Okay. Alhamdulillah. Dan mungkin secara ringkasnya daripada permulaan program kita kita nak terangkan, mungkin Puan boleh kongsikan apakah itu dan juga inisiatif HER, H-E-R, dan siapakah sasaran inisiatif ini? Okey, kalau kita tengok HER itu sendiri adalah akronim kepada Healthy Eating Responsibility for Women, dan kita mensasarkan sebenarnya adalah kepada wanita berusia 15 hingga 49 tahun. Kumpulan umur wanita ini adalah kita panggil wanita umur reproduktif, maksudnya mereka masih aktif untuk hamil, bersalin, menjaga anak. So ini adalah kelompok umur yang kita di dalam inisiatif HER ni kita nak jaga dengan baiklah, kerana mereka inilah yang akan melalui fasa kehamilan, mereka jugalah yang akan menjaga anak, dan kebiasaannya wanita kita ni lebih kepada membantu atau tengok kepada orang lain, menjaga orang lain daripada diri sendiri kan. So diri sendiri tu macam terkebelakang sikit lah. Kita kata kita jaga anak, kalau dah ada anak jaga suami, uruskan rumah tangga. Kalau ada yang belum berkahwin mungkin dijaga ibu bapa kan, keluarga. Jadi kita nampak di sini wanita ni sebenarnya kita nak bagi tahu mereka bahawa wanita kita kena jaga diri kita juga dari segi aspek pemakanan dan juga kesihatan. Itu dia sejak azali wanita ni penuh dengan kasih sayang. Nak menjaga orang lain di sekeliling kita, kita kena menjaga diri kita dahulu. Saya suka ayat doktor tu, Puan tadi. So jadi mungkin selepas ni kita berkongsi dengan kita lah kenapa sebenarnya ini inisiatif
inisiatif HER ini dilaksanakan tujuannya? Inisiatif HER ini adalah sebenarnya di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Ia juga ada di dalam RMK 12 lah, di mana kita memang sedang dalam proses untuk kita nak memberi tahu kepada wanita untuk lebih sihat. Sebab sekarang kita pun ada isu-isu pemakanan lah dalam kalangan wanita. Contohnya macam tadi dalam video itu, satu daripada 2 wanita kita mempunyai masalah berat badan, sampai 5% daripada rakyat Malaysia pun ramai tak makan sayur dan buah. So kalau kita bawa ini kepada wanita kita kena cakna kerana wanita ni dia akan lalui fasa kehamilan. Sebelum hamil pun kita ada fasa menstrual. Maksudnya kita lalui kitaran haid setiap bulan. Dan bila kitaran haid ni darah keluar, sebenarnya kita masih perlukan zat untuk menampung balik darah yang keluar semasa bersalin, semasa hamil. Bayi dalam kandungan pun perlukan zat daripada mana? Daripada ibu tu. Jadi kalau ibu tak sihat, jadi generasi yang dilahirkan nanti pun akan tidak sihat. Jadi benda ni berkitar. Maksudnya kitaran ni daripada ibu yang tak berapa sihat, dapat bayi yang tak berapa sihat. Lepas tu bayi ni pula membesar mungkin akan mengalami masalah seperti bantut, mengalami masalah pembesaran, masalah dari segi kita kata kognitif pun akan bermasalah. Dan kemudian bila membesar, makan tak sihat juga, dia akan menyambung lah. Jadi kerana itulah kita lakukan inisiatif HER ni, kita menjenamakan semula pemakanan sihat ni, dan kita nak bagi tahu wawakan di luar sana lah, supaya untuk wanita lebih syakna lah tentang pemakanan mereka. Okey, saya tertarik kepada pemakanan sihat di mana nak melihat kepada tahap kesuburan wanita daripada usia 15 hingga 49 tahun. Dan adakah menyentuh mengenai tahap kesuburan ketika ini? Adakah rakyat Malaysia, khasnya wanita ketika ini mengalami sindrom yang tidak begitu subur? Bagaimana pandangan puan apabila kita lihat tahap kelahiran bayi semakin menurun saban tahun? Okey, kalau daripada saya punya pandangan sudut pandangan saya ialah banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi tahap kesuburan ni. So, memang salah satunya kalau daripada aspek yang kita boleh nampak daripada yang saya nampak pun pemakanan lah. Kalau kita lihat tak payah pergi jauh lah. Kita tengok diri sendiri ke, anak-anak ke, atau kawan kita macam mana pemakanan wanita muda zaman sekarang ni. Kalau kita lihat adakah sayur di dalam makanan mereka setiap hari, atau sebenarnya apa yang banyak, adakah kita lebih banyak minum minuman manis. So sedangkan kesuburan ini berkait dengan pengambilan mikronutrien yang cukup. Maksudnya zat dalam badan wanita kena cukup, barulah kesuburan ni pun maksudnya badan sihat, zat cukup, sihat, insya-Allah kesuburan tu akan berlaku. So inilah perspektif dari segi pemakanan lah akan berkait. Of course ada keluarga memang mereka nak hadkan anak kan, nak 1-2 orang kan, itu is a different story lah. Tapi dari segi pemakanan memang dia ada memberi kesan kepada kesuburan jika zat dalam badan wanita tu tidak mencukupi. Jadi orang kata apa, tipsnya kalau nak menjaga kesuburan yang lebih baik, makan, dan orang kata makan banyak sayur, makan buah-buah yang banyak juga, yang sihat juga. Itu penting buat pengetahuan kita semua. Okey, Puan, mungkin program ini dilaksanakan juga dalam satu jangka masa yang dah agak lama juga. Jadi bagaimana dari segi untuk wanita itu sendiri pula, manfaatnya juga bagaimana? Okey, saya sentuh sikit bila sebut pasal manfaat tu. Sebenarnya kita ada 3 strategi utama. Pertama, kita pergi kepada HER nutrition. HER nutrition ni adalah untuk kita maklum kepada wanita, kita nak memperluaskan lagi input pemakanan lah. Kita nak bagi informasi media sosial ke di semua platform kepada tentang pemakanan sihat. Strategi kedua adalah kita namakan dia pemekasaan kendiri atau HER self care. Di sini kita kata manfaatnya ialah di bawah inisiatif HER ni, kita nak menyeru wanita kena lebih alert atau cakna diri mereka. Kalau mereka rasa tak sihat, dia kena faham ada something tak kena ke, atau dia pucat, selalu penat, tidur cukup tapi rasa lesu, pergi kerja pun lesu. So tak boleh abaikan. Maksudnya mereka kena ada something wrong tak. Kemudian mereka juga boleh cuba mula dengan berat badan mereka. Pantau berat badan mingguan ke bulanan. So kita kata her self care lebih kepada sayangi diri sendiri dulu. Anda fahami apa perubahan diri, masalah kesihatan mungkin ada, mungkin tak ada, dan dapatkan bantuan atau lakukan saringan kesihatan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah her community. Her community ni adalah kita nak memberi wanita ni, dia nak sihat dan dia pun dah alert. Jadi kita nak bagi mereka satu persekitaran yang kondusif. Maksudnya
kita nak tempat kerja mereka atau tempat belajar mereka atau di komuniti sendirilah supaya lebih membantu wanita dapat menjalankan amalan pemakanan sihat. Contoh saya bagi di tempat kerja lah, memang sekarang kita sedang dalam proses mewawarkan kepada tempat-tempat kerja yang mana nak kolaborasi dengan bahagian pemakanan untuk kita educate lah di tempat tu, mungkin di cafeteria mereka, make sure ada sayur buah atau mungkin boleh bagi sedikit voucher kalau ada ibu hamil, wanita hamil di situ, sayur buah harga kurang sikit ke, kalau lagi baik dapat bagi free kan, pisang ke jambu ke, everyday ada satu perkara yang untuk support wanita-wanita inilah. So di 3 strategi bawah inisiatif HER ini yang akan memberi manfaat besarlah kepada wanita di luar sana. Kita sempat saksikan piramid makanan yang sihat dia sebenarnya hadkan pengambilan lemak, minyak, gula dan garam, dan buah-buahan paling perlu diperbanyakkan. Dan yang kita dapat saksikan nasi, bijiri dan lain-lain produk berasaskan minyak, itu antara sepertinya nasi lah, dan juga diikuti makanan-makanan lain seperti telur, sayur, susu. Dan sebenarnya saya yakin pemakanan ini merupakan peranan yang penting kepada mempengaruhi kesihatan wanita. Apatah lagi kita di sini nakkan masing-masing wanita ni kecantikan tak dapat dipisahkan. Sentiasa nak lihat cantik, kurus. Kutu adalah signifikan cantik bagi seorang wanita juga. Dan secara langsung kita dah mengabaikan cara pemakanan yang sihat. Tapi nak melakukan diet dalam masa yang sama, kita masih lagi mengekalkan tahap gaya hidup sihat. Diet apakah yang paling sesuai sekali terhadap wanita-wanita ini? Kalau kita katalah yang saya boleh bagi secara ringkas kan, sebenarnya tak mahal, tak mahal, mudah saja. Mulakan dengan kita minum air kosong mencukupi. Untuk wanita lah 6 hingga 8 gelas sehari mesti kena cukup. Sebab dari segi macam tadilah kata tentang kecantikan, air yang cukup, air kosong yang cukup, dia adalah salah satu rahsia untuk kulit yang lembap. Kelembapan kulit rahsia tu kita suka. Sebab kadang-kadang orang tak perasan dia pakai all the moisturizer pelembap itu dari luaran, tapi bagaimana dari dalaman badan. Jadi tak perlu air yang mahal-mahal atau fancy sebenarnya. Air kosong pastikan 6 hingga 8 gelas sehari mencukupi. InsyaAllah dia akan regulasi badan kita lebih mudah untuk faham waktu lapar dan sebagainya. Dan kedua, cuba dulu makan ikut pinggan sihat, suku-suku separuh. Suku-suku separuh. Maksudnya tak perlu sangat apa orang kata ekstra-ekstra lah. Dapat buat 2 ni dulu pada makan minum pagi, makan tengah hari dengan makan malam. Dah cukup. Air kosong yang penting. Jangan tolak nasi. Bukan makan separuh-separuh, suku-suku separuh. Dan juga tadi tips disebutkan tentang pengambilan minuman ataupun air putih yang mencukupi. Kita ni kadang-kadang Nurul suka air manis dan sebagaimana air-air yang berkarbonat itu sebenarnya tidak bagus juga. Jadi amalkan minum air putih untuk orang kata apa, bukan saja nak cantik tapi untuk kesihatan anda juga. Patutlah saya cantik macam air itu putih. dia rahsia tu. Okey, dan dalam kesempatan masih ada mungkin Puan dapat kongsikan sedikit sebanyak mengenai program HER ini khas untuk wanita. So jadi program HER ni kita sekarang tengah mewawarkan lah, seperti saya kata tadi, kita berharap akan ada sama ada syarikat swasta atau syarikat GLC dan sebagainya untuk bersama-sama kolaborasi dengan kami lah, untuk kita nutritionist boleh masuk ke tempat kerja anda untuk kita sama-sama educate tempat kerja wanita di sana bagaimanakah untuk mengamalkan pemakanan yang sihat lah. Sebab kita nampak kalau tempat kerja tu membantu persekitaran yang pemakanan yang sihat, insyaAllah sebab di rumah mereka dah akan dapat education yang lain kan. Macam itulah. Baiklah, itu banyak tips dan perkongsian dikongsikan dengan kita. Jadi terima kasih juga kita nak ucapkan kepada Puan Nurul Zaiza Zainuddin, penolong pengarah kanan nutritionist bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Tips tu kita kena simpan dan kena ingat dan amalkan, yang penting jangan tinggal dan kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Teruskan setia bersama kami. Hai, terima kasih terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Dan untuk pengetahuan anda semua juga pada 10 Oktober yang lepas merupakan Hari Audiologis Sedunia, dan kalau kita sebut tentang audiologis ini pastinya berkait rapat tentang pendengaran juga dulu Itu dia, dan pendengaran adalah sesuatu nikmat Tuhan yang tiada bandingan selain daripada mata. Itu adalah antara deria-deria yang perlu kita pelihara. Dan jangan kita pandang enteng, jangan kita ambil mudah sekiranya kita mengalami ada masalah pendengaran.
cepat-cepatlah kita rujuk kepada pakar untuk mendapatkan rawatan yang terbaik daripada ianya menjadi sesuatu yang memudaratkan. Okey, bercakap mengenai Hari Audiologi Sedunia, dengar sepanjang hayat, itulah dia topik perbincangan kita supaya kita memelihara dan juga memulihara dengan apa aset yang telah dipinjamkan oleh Tuhan, dan kalau boleh kita nak ada implikasi ke atasnya lah. Betul. Dan itu untuk memanjangkan topik hari ini, kita bersama dengan Dr. Nur Aziani Amri, merupakan Ketua Profession Audiologi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Selamat datang Apa studio khabar? kita, Selamat Doktor, ya. datang. Terima kasih atas jemputan. Okey, dan kita tertarik Doktor mengenai Hari Audiologi Sedunia. Dan mungkin Doktor boleh terangkan sedikit mengenai profession audiologis ini sebenarnya dan juga tugasannya. Selalu kita dengar audiologis ni hanya kesedaran tentang diri kita, penjagaan kita saja, tetapi kita meninggalkan mengenai Profession sebenarnya. Sebenarnya sambutan Hari Audiologis ni adalah pertama kali dilakukan di Malaysia pada tahun ini, dan kita rancang program di peringkat kebangsaan akan dilaksanakan di Hospital Cyberjaya pada 28 Oktober, insya-Allah akan dirasmikan oleh Menteri Kesihatan. Jadi antara objektifnya adalah untuk memperkenalkan profesion audiologi sendiri. Sebab kebanyakan publik, macam tadi saya dah berbual tadi pun, tak faham dan tak kenal siapakah audiologis. So sebenarnya profesional audiologis adalah profesion kesihatan yang berfungsi untuk pencegahan, pengesanan dan juga menawarkan intervensi yang terbaik untuk individu yang mempunyai masalah pendengaran. Jadi bagi selepas kita dapat diagnose masalah pendengaran tu, kita akan menawarkan intervensi melalui pemakaian alat bantu pendengaran, ataupun sekiranya tahap masalah pendengaran tu terlalu teruk, tak dapat benefit daripada pemakaian alat bantu pendengaran, jadi kita perlu memakaikan pesakit dengan implan koklea. So implan koklea tu kita kena buat satu pembedahan yang dilakukan oleh ENT specialist, dan selepas kita masukkan device implan koklea ke dalam koklea tu, kita perlu programkan dan pesakit perlu menjalani rehabilitasi aural. Jadi dan selain daripada itu, kita juga terlibat untuk pencegahan dan awareness and promotion. Sebab sebenarnya masalah pendengaran ni boleh dicegah. Itu saya tertarik. Masalah pendengaran boleh dicegah. Ya. Okey, kalau boleh dicegah, macam mana untuk tahap yang kita perlu ambil cakna mengenai permasalahan kesihatan pendengaran kita sebenarnya perlu dirawat ketika itu? Ya, ini selari dengan tema kita, iaitu dengar sepanjang hayat. Masalah pendengaran ni kadang-kadang mereka ingat hanya berlaku pada individu tua, nenek-nenek, kan, pakcik-pakcik, kan, orang yang terdedah pada bunyi bising, yang terdedah pada bunyi tembakan. Tapi sebenarnya masalah pendengaran ni juga berlaku dari dalam kandungan, congenital. So masalah pendengaran dia boleh congenital ataupun acquired. Acquired ni katakan dia ada demam panas, berlaku jangkitan dan juga diberikan ubat-ubatan yang ototoksik, dia boleh menyebabkan masalah pendengaran yang kekal. Jadi sekarang ni di Malaysia, alhamdulillah, melalui belanjawan yang telah diwawarkan oleh Perdana Menteri kita, kita mempunyai bajet untuk program saringan pendengaran bayi yang akan dilaksanakan pada tahun hadapan. Sebenarnya pada tahun ini kita dah mulakan, bermula daripada 2001, tapi sikit-sikit. Sebelum ni kita akan buat pada bayi yang berisiko tinggi. Jadi contohnya bayi tu dimasuk dekat NICU, SCN, ada macam-macam masalah komplikasi, hanya itu yang kita buat. Masalah ujian pendengaran, sebab kita ada kekangan bajet, kekangan human resource, pelanggan audiologis pun yang tak cukup. Tapi daripada kajian yang telah dilakukan pada tahun 2020, melihat kepada senario ujian saringan pendengaran ni, dekat dunia sebenarnya 1/3 dunia, terutama di negara maju, memang dah membuat ujian saringan pendengaran universal. Maksudnya lahir je terus buat ujian pendengaran. Kenapa nak buat cepat? Sebab kalau kita boleh buat cepat, kita boleh bagi intervensi yang terbaik dan mereka boleh bercakap dan bertutur macam kita. Jadi tak adalah lagi individu yang kena guna sign language, kena pergi kepada deaf school, tak ada. Tapi dekat Malaysia ni mostly kesian, kan, kalau kita dan masyarakat melabelkan individu seperti deaf and dumb. Sebenarnya mereka mereka cerdik, dan kita punya banyak individu dan profesional yang kita dah implankan, yang dah jadi doktor, dah ada PhD. Asbab pendengaran itu dapat dipulihkan melalui implan koklea, dan kita bagikan intervensi dan juga rawatan rehabilitasi aural. Jadi semua tu dia melibatkan tim lah, bukan audiologis saja, tapi dia melibatkan tim daripada pediatrician, daripada ENT specialist, speech therapist dan semuanya lah, banyak lagi. Dan saya kira juga ini kesedaran juga turut memainkan peranan penting untuk memupuknya. Dan tadi doktor beritahu kepada kita, sebenarnya
naratif sudut pandang bila orang mengetahui tentang penyakit ada masalah telinga ataupun sebagainya mungkin pada umur tua je, tapi sebenarnya macam saya umur muda, perasaan muda pula ya. Masih sepanjang hayat. Masih muda lagi. Dengan sepanjang hayat ni kepada kita juga sebenarnya boleh terdedah juga. Tapi bila doktor berbincang dan terangkan kepada kita lah proses-prosesnya itu, adakah proses ini dikawal selia oleh Kementerian Kesihatan ataupun bagaimana dia punya step dan juga guideline dia tu? Sebenarnya bagi program saringan pendengaran, dia merupakan satu program di bawah bahagian perkembangan perubatan. Dan sebenarnya kita memang ada steering committee yang direct daripada pengarah kesihatan perubatan lah, DG itself. And then bagi profession audiologi sendiri, kami mempunyai akta lah yang meregulasi dan juga mengawasi dia, iaitu Akta 774 yang telah dilancarkan pada tahun 2016. Dan audiologis juga berada di bawah payung Persatuan Profesional iaitu MANSA, itu Persatuan Audiologis Kebangsaan Malaysia, yang bertanggungjawab untuk melakukan mengawal tadbir dan juga untuk memastikan servis dan perkhidmatan ini berada pada piawaian yang tertinggi. Dan kita nak tahu juga apakah peranan audiologis dalam meningkatkan kesedaran dan juga kesihatan pendengaran kepada masyarakat ni. Jadi sebenarnya untuk audiologis ni kita the first step is for the prevention and education. Jadi kita melakukan banyak program-program. Salah satunya adalah World Audiologist Day, dan juga 2 tahun yang lepas kita dah start mula mengadakan World Hearing Day untuk memberi kesedaran pendengaran. Selain daripada itu, kita juga mengadakan program-program di komuniti, pergi ke sekolah. Kita juga terlibat untuk program saringan murid berkeperluan khas, dan juga untuk bakal-bakal ibu yang mengandung, kita juga memberi kesedaran mengenai perlunya penjagaan pendengaran dan juga perkembangan anak daripada lahir hinggalah 5 tahun. Sebab kadang-kadang kita juga memerlukan input daripada parents mengenai respons atau anak dia pada bunyi dan juga speech development lah. Okey, sebenarnya saya tertarik juga kepada pendekatan terhadap murid berkeperluan khas dalam menangani masalah pendengaran. Dan kita nak tahu juga silibus pendidikan yang ada ketika ini untuk murid-murid berkeperluan khas, khususnya untuk pemulihan khas pendengaran ini, adakah berada di tahap yang sepatutnya ataupun perlu adanya penambahbaikan yang terkini seiring dengan perkembangan teknologi? Bagaimana pandangan kita? Dia bila kita lihat pada silibus tu, dia ada 2 aspek yang kita boleh tengok lah. Yang pertama untuk kanak-kanak normal. So sebenarnya untuk kanak-kanak normal ni kita dah perlu masukkan dalam silibus tu keperluan untuk penjagaan pendengaran. Sebab kalau kita tengok pada anak-anak muda sekarang, kebanyakannya banyak menggunakan alat mendengar telinga, earphone, pada tempoh yang lama. Dan juga individu yang terdedah pada pekerjaan yang perlu menggunakan pendengaran pada tempoh yang lama, dan juga yang terdedah kepada bunyi kebisingan. Sebenarnya semua itu mempunyai risiko-risiko, mempunyai masalah pendengaran, dan kita boleh cegah. Dan sebenarnya melalui laporan yang dikeluarkan oleh World Hearing pada tahun 2021 oleh WHO, telah menjangkakan dalam masa 27 tahun lagi, iaitu 2050, dalam 6 orang akan ada 1 yang mempunyai masalah pendengaran. Dan sebenarnya dia ada preventive causal bagi each of this. So itu yang kita nak sampaikan, supaya tak adalah nanti another 27 years masalah pendengaran ni memberikan burden ataupun economic impact kepada penjagaan kesihatan kita. Okey, baik doktor, ini satu yang cukup penting juga sebab relate tentang perkara tentang belanjawan 2024 ini. Dalam belanjawan 2024 ada menyebut tentang pembudayaan gaya hidup sihat dan juga pencegahan awal penyakit. Jadi bagaimana untuk dalam sudut pandang doktor juga perkara ini memberi implikasi dari sudut pandang seorang audiologis juga spesifik? Alhamdulillah, saya sangat gembira dengan usul yang telah diberikan oleh Perdana Menteri kita, dan sebenarnya ini memang sangat selarilah dengan apa yang telah kita lakukan. Jadi dari impact positif adalah ujian saringan pendengaran, sebab dari data yang kita dapat pada tahun 2022 dan juga 2023, the first 6 months of 2023, dalam 1000 kelahiran normal akan ada 4 kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran permanent hearing loss. Jadi kalau kita tak buat ujian saringan pendengaran, kita tak tahu. Kita tak tahu. Saya ada banyak kes dekat klinik,
parents tak tahu anak dia ada masalah pendengaran. Dah 4 tahun. So bila 4 tahun datang untuk melakukan ujian pendengaran, kita buat ujian pendengaran yang terbaik, dan disebabkan oleh komitmen parents yang baik, kita suggestkan untuk pembedahan implan koklear dengan kos RM80,000. Alhamdulillah dia boleh mendengar tapi dia tak boleh develop speech and language. Jadi ia memberikan kerugian lah kepada sumber kerajaan dan juga kepada efort keluarga tu kan. Jadi sayang kalau kita boleh buat, dan kajian menunjukkan kalau kita boleh implant dan berikan intervensi awal, iaitu Joint Committee of Infant Hearings, dia bagi CIFE 136. So CIFE dia we have to screen before 1 month, and then we have to diagnose by 3 months, and we have to give intervention by 6 months. Baik, sebenarnya kalau katakan mereka perlu alat bantu pendengaran ataupun mereka memerlukan cochlear implant, kita kena bagi by 6 months. Itu dia. Dan doktor, kita berbalik kepada sambutan Hari Audiologi Sedunia Peringkat Kebangsaan 2023 yang diadakan tak lama lagi, iaitu pada 27 hingga 28 Oktober bertempat di Hospital Cyberjaya dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan sendiri. Dan mungkin doktor boleh kongsikan antara pengisian program tersebut. Okey, kita sebenarnya kita ada beberapa aspek yang kita ni lah target audience. So yang pertamanya adalah kepada audiologi. So ini adalah perhimpunan yang pertama kita menggabungkan semua audiologis dari Kementerian Kesihatan, dari universiti dan juga daripada private hospital dan private hearing aid centers. Dan sebenarnya di Malaysia kita ada lebih kurang 800 audiologis, di Kementerian Kesihatan Malaysia lebih kurang 200. Sebenarnya kita kalau ikut projection normal population, kita memerlukan lebih kurang 1000 lagi audiologis untuk kita nak cater all the population, especially di Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kita mengadakan pengisian bagi audiologis sendiri, dan kedua kepada publik. Jadi kepada publik tu kita akan mengadakan ujian saringan pendengaran percuma, dan juga kita mengadakan poster, hebahan dan juga education, dan juga kita juga akan tarik crowd daripada kanak-kanak juga. Kita adakan pertandingan mewarna, beberapa aktiviti lain, dan juga pertandingan kreatif audiologi melalui video-video lah. Dan juga kita ada food truck. Jadi jemput semua untuk datang ke Hospital Cyberjaya. Kita akan buat 2 hari, hari Jumaat dan juga pada hari Sabtu. Jadi perasmian akan dilakukan pada hari Sabtu lah. Sabtu 9 pagi hingga 1 petang. Jadi kita jemput ramai-ramai untuk bersama-sama ke program sambutan Hari Audiologi Sedunia 2023 di Hospital Cyberjaya pada 27 Oktober sehingga 28 Oktober 9 pagi hingga 4 petang. Hari keduanya sehingga 1 petang saja. Jangan datang lambat-lambat. Bertimakan. Kita tahu ya. Betul. Jangan lepaskan peluang ini bertimakan dengan sepanjang hayat. Dan terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita hari ini yang sudi memberikan kelapangan masa bersama dengan Apa Khabar Malaysia, iaitu Dr. Nur Aziani Amri, merupakan Ketua Profession Audiologi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi sama-samalah kita memelihara akan nikmat Tuhan yang perlu disyukuri, iaitu menjaga kita punya panca indera, pendengaran dan juga penglihatan, dan juga kalau boleh hargailah tubuh badan kita. Setiap anugerah yang Allah berikan kepada kita itu tanggungjawab kita untuk jaga sehabis baik. Jadi kita nak berehat sebentar. Anda jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Terima kasih di atas kesetiaan anda. Kalau tadi kita dah berkongsi mengenai topik pemakanan sihat, menjaga pendengaran kan. Dan kali ini kita nak berhibur, nak bersantai dan pastinya melakukan satu aktiviti lasak tetapi menyihatkan. Dan Salihah, aktiviti lasak yang Salihah suka apa dia? Saya dah tahu dah soalan ni memang Nurul akan tanya dekat saya. Saya pernah cuba sekali 2 saja water rafting, tapi itu pun memang dah terjatuh dalam air, tahu tak? Serik lah ni. Serik sekali. Okey, dan kalau cakap mengenai water rafting, iaitu yang berlangsung di Selama Rafting Challenge 2023. Dan kalau kita tengok kan water rafting ni, kebanyakan aktiviti ni banyaknya dipilih berlangsung di Perak. Dan saya mungkin ada keistimewaannya di situ. Kenapa lokasi sungai Perak dipilih. Dan tanpa membuang masa, kita bersama dengan tetamu kita, iaitu Cik Nur Akmal Yang Ghazali, merupakan Yang di-Pertua Majlis Daerah Selama. Apa khabar? Sihat ya Cik Akmal? Okey, saya tertarik kepada water rafting dan kali ini di Selama. Dan seperti perbincangan tadi saya nyatakan dengan Salihah, water rafting acara kebanyakannya berlangsung di negeri Perak. Apakah keistimewaan sungai-sungai di negeri Perak sehingga kerap kali aktiviti water rafting dilakukan? Terima kasih pada Nurul, Salihah dan juga bernama. Itulah keistimewaan di Perak. Maksudnya Perak ni dia ada
banyak diversity daripada tarikan pelancongan. Macam kita daripada tanah tinggi sampailah ke laut dan kita ada jajaran sungai yang panjang di Perak. Salah satunya aktiviti white water rafting. Betul, sangat menarik dan sangat popular di Perak. Mencabar juga. Betul. Ada 3 tempat sebenarnya di Perak tu, kan? Satunya di Gopeng, kemudian di Mualim dan yang semakin dikenali ramai adalah di tempat saya lah, di Selama Perak. Di Selama Perak. Alright. Selain water rafting itu, apa lagi aktiviti-aktiviti yang dijalankanlah sepanjang acara ini berlangsung? Tapi Selama ni memang saya bukan nak kata, memang bukan orang kata satu nama yang asing lagi. Kan? Okey, Selama terletak di daerah kecil di utara negeri Perak. Sebenarnya tak berapa ramai lagi orang yang tahu tentang Selama ni. Tetapi kerana itulah kekuatan kami ni adalah ekopelancongan. Kerana di Selama tu 97% adalah kawasan hijau. So Selama Rafting Challenge ini diadakan bagi memperkenalkan Selama bukan sahaja di mata Malaysia tetapi di mata dunia sebenarnya. Kerana itu adalah kekuatan kita, ekopelancongan. Macam di Selama kita ada banyak latar. Latar tu adalah waterfall lah, air terjun. 7 latar di Selama telah diangkat sebagai ikon ke-12 lagi Perak pada tahun 2021. Setiap latar tu dia ada keistimewaan dia sendiri. Itu kita dapat saksikan sungai di Selama ni. Betul. Ini nama dia adalah Latar Rambung. Dan ini adalah penganjuran Selama Rafting Challenge pada tahun lepas. Untuk makluman Nurul dan Saliha, Selama Rafting Challenge adalah acara tahunan yang kami adakan. Pada tahun ini adalah penganjuran kali yang ketiga. Dan istimewanya pada tahun ini kita ada kategori baru iaitu kategori terbuka kebangsaan. Alhamdulillah setakat ini kita telah menerima 42 pasukan yang daripada all over Malaysia. Dan kalau kita tengok nampak aktiviti ini, wow, sangat ekstrim dan sangat lasak sebenarnya. Tetapi kita ada juga package yang lebih santai kepada pengunjung iaitu Selama cruising. Macam-macam kami lah. Kepada yang macam saya pernah cuba sekali dah serik jatuh sekali dalam air tu, rasa macam tak nak cuba lagi. Tapi mungkin nasihat Tuan bagaimana untuk yang ingin mencuba lagi aktiviti seperti ini? Ya, selalunya kalau kita dah jatuh sekali, kita dah terminum air sungai Selama tu, dia akan datang lagi sebenarnya. Dia akan datang lagi. Selalunya macam itulah sebenarnya. Yes. Dan kali ini kita saksikan ini merupakan kali ketiga penganjuran. Dan mungkin ada lagi aktiviti penambahbaikan ataupun yang istimewa terhadap penganjuran kali ini. Okey, penganjuran kali ini alhamdulillah akan dilaksanakan dengan lebih besar berbanding pada tahun lepas cuma di peringkat terbuka negeri Perak sahaja. Pada tahun ini seperti saya maklumkan tadi, kita ada kategori baru sebagai promosi kepada nak menyambut Tahun Melawat Perak pada tahun hadapan sebenarnya. Okey. So alhamdulillah pada setakat ini kita telah menerima penyertaan 42 pasukan iaitu bagi kategori tertutup daerah Laut Matang dan Selama, tertutup negeri Perak, dan kita juga ada menerima 15 pasukan daripada terbuka kebangsaan all over Malaysia, daripada Kedah sampailah ke Johor. Dan yang istimewanya kita juga ada menjemput satu pasukan antarabangsa daripada Sumatera Utara, KONI Sumatera Utara, sebagai promosi awal untuk kita adakan satu insya-Allah kategori baru pada tahun hadapan iaitu kategori antarabangsa. Orang kata terbuka apa, antarabangsa. macam naik bukit lah kan, kelas sikit-sikit yang pastinya terus sampai ke puncak. Okey, dan kita nak tahu juga Cik Akmal, bagaimanakah cara-cara untuk menyertai Selama Water Rafting Challenge 2023? Kalau orang dengar ni, orang dah teruja dah ni, tapi nak tahu juga bagaimanakah cara-caranya. Okey, Selama Rafting Challenge dia akan berlangsung pada 3 hingga 5 November insya-Allah, pada 3 hari penganjuran. Bagi menyertai untuk bertanding, maksudnya kita dah tutup dah sebenarnya. Ramai orang yang masih lagi menghubungi. Tapi dah tutup dah. So Nurul Saliha boleh cuba lagi pada tahun hadapan. Dah tutup dah penyertaan kita 42 pasukan. Tetapi untuk aktiviti yang lain sebagai pocket event, sebab kita akan berkarnival dalam tempoh 3 hari tu. So pocket event kita ada banyak bus jualan makanan dan kita ada banyak jualan produk AKS tempatan. Kemudian kita juga adakan aktiviti permainan kanak-kanak, sukan rakyat, persembahan, dan kita juga sedang berbincang dengan Jabatan Penerangan untuk buat aktiviti wayang pacak pada waktu malam. Ianya akan dilaksanakan di Hub Eko Pelancongan Ulu Selama, di Kampung Sungai Seputih di Selama. Di mana inilah masanya bagaimana kami ingin mempromosikan apa yang ada di Selama dan apa kekuatan di Selama sebenarnya. Dan bila aktiviti-aktiviti pertandingan macam ni, pasti kita nak tahu juga apa hadiah, hanya gula-gula lah kita panggil dan yang akan ditawarkan pada pertandingan kali ni. Silakan. Okey, alhamdulillah kita menawarkan hadiah yang paling tinggi pada tahun ini dengan sokongan daripada pelbagai pihak. Saya nak maklumkan hadiah terkumpul kita
hampir RM14,000 sebenarnya. Bagi champion terbuka kebangsaan, hadiahnya seperti biasa kita akan medal dan kemudian piala pusingan, dan juga kita akan ada hadiah wang tunai. Untuk terbuka kebangsaan, juara akan menerima RM3,000. Untuk tertutup daerah tertutup negeri Perak RM1,500 dan tertutup daerah Kalimantan Selatan RM1,000. Dan yang spesialnya pada tahun ini, champion daripada setiap kategori akan bertanding pula pada hari terakhir sebagai promosi, iaitu juara antara juara dengan tim jemputan kita daripada KONI Sumatera Utara tu tadi. 4 pasukan ini akan bertanding untuk merebut piala pusingan dan juga akan memenangi wang tunai. Itu dia. Dan kalau kita berbalik kepada sukan nasab, pasti ada cabaran dan juga risikonya. Tentu, ya. betul. Bagaimana daripada pihak penganjur sendiri? Apakah persediaan yang telah pun disediakan? Okey, tentunya aspek keselamatan merupakan perkara yang sangat diberikan prioriti kepada penganjuran seperti ini. Kita telah bersedia daripada segi teknikal dan juga keselamatannya, daripada segi tim marshal kita, dan kemudian disupervise by APM, pihak bomba, kesihatan, dan saya juga nak maklumkan pada tahun ini technical part akan disupervise ataupun diselia oleh Persatuan Kenu Malaysia, MASCA, untuk kali yang pertamanya, supaya nampak penganjuran kali ini lebih proper dan kita lebih bersedia untuk kategori baru pada tahun hadapan sepanjang tahun lawat Perak, insyaAllah. Ya, jadi kalau tahun depan saya masuk yang saya serik ni, kira tak apa, jangan risau ya, pasti ada aspek-aspek keselamatan dan juga perincian itu dijaga. Betul. Okey, baik, tadi Encik ada sebutkan tentang hari melawat Perak, tahun melawat Perak untuk tahun hadapan. Jadi mungkin di Selama ni apa lagi tarikan yang ada di sana yang boleh kongsikan dengan kita? Di Selama kekuatan kita adalah ekopelancongan. Tadi saya dah mentionkan pasal Selama ada 97% hijau. Kita banyak kawasan-kawasan yang menarik daripada segi ekopelancongan. 7 latar Selama merupakan kekuatan utama kita, di mana contohnya latar Rambung akan menjadi tempat di mana white water rafting ni, tapi kita juga ada banyak latar-latar lain, tempat aktiviti untuk hiking, tempat aktiviti untuk mandi-manda dan juga untuk aktiviti abseiling. Selain daripada ekopelancongan, kekuatan di Selama, kita juga ada produk-produk warisan peninggalan British. Ada nama 2 produk itu yang mungkin akan menarik perhatian orang ramai untuk melancong ke Selama, sungai atas sungai dan juga telaga gegasi. Perkara-perkara berkenaan sebenarnya kami bagi keep on surprise untuk orang ingat apa benda sebenarnya benda tu. So kalau mereka yang berada di luar sana nak tahu lebih lanjut tentang ekopelancongan Selama, kita ada upload kita punya what we call it, fun map Selama. Melalui Flipbook, boleh di Google sahaja. Dan inisiatif kami yang terbaru adalah Selama Virtual Tour. Selama Virtual Tour ni nanti mungkin boleh kita kongsikan, boleh dilayari di www.slamatourism.com, www.slamatourism.com. Selama Virtual Tour ni akan membawa Selama kepada orang ramai. Kadang-kadang orang nak main Selama tu mereka rasa Selama dia jauh. Selama dia jauh. So maksudnya mereka boleh melayari dulu Selama Virtual Tour, melihat apa yang ada di Selama, dan sebelum mereka membuat persiapan untuk melawat Selama secara fizikal nanti, insyaAllah. Sambil-sambil singgah ke Teping kan, orang kata tak jauh pun. Bukan Ipoh ke Nurul? Ipoh, saya Ipoh. Ipoh ya? Bicara Ipoh. Dia Selama ni dia bahasa utara. Dia dah bahasa utara sikit. Itu dah. Mungkin Tuan Akmal boleh kongsikan mengenai harapan terhadap penganjuran program Selama Rafting Challenge 2023. Terima kasih banyak. Bagi pihak Majlis Dakwah Selama, kita sangat berbesar hati untuk bekerjasama dengan kita punya rakan-rakan penganjuran, bersama dengan tim yang bekerja rapat dengan kita adalah LOCO sebagai event organizer. Dan masa yang sama, kita ni bekerjasama dengan ada 49 rakan strategik pelancongan yang menggerakkan ekopelancongan Selama, yang white water rafting ni di bawah Nature Eco Adventure lah. Dalam masa yang sama juga, saya sangat menghargai sokongan daripada yang pertamanya Kementerian Pelancongan Malaysia daripada segi sponsorship yang dia telah diberikan, dan kita juga sangat berbesar hati untuk menerima sokongan yang padu daripada pelbagai pihak dalam merealisasikan Selama Rafting Challenge 2023 ni. Sebenarnya kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada penaja-penaja kita yang terdiri daripada Houseboom minuman, dan juga CAF untuk refresh area, kemah camping, dan
dan juga penajaan daripada Pembadanan Pertanian Negeri Perak SADC, Menteri Besar Perak Incorporation, Secretary State Incorporation, dan juga daripada Selama Hydro dan semua pihak yang menjayakan Samaratan Challenge, insya-Allah. Itu dia. Semoga acara yang bakal berlangsung ini akan didoakan berjalan dengan lancar, ya. Dan orang kata apa, ini merupakan satu tanda aras lah untuk pembangunan dan juga daripada sektor pelancongan negeri Perak, khasnya di kawasan daerah Selama. Kalau Selama kata dengar sebelum ni tak berapa familiar sangat, tapi mungkin dengan acara sebegini dia membuka mata luar untuk terus meneroka apakah keindahan yang ada di Selama. Dan sampai di sini saja masa yang kita ada bersama dengan Cik Nur Akmal. Boleh saya tamatkan dengan satu pantun? Mungkin boleh? Pertamanya terima kasih kepada Bernama di atas peluang ini. Saya nak tutup dengan pagi-pagi mengai loma, duduk pula di tepian lata, nak tahu apa yang ada di Selama. Jemput mai, insya-Allah dia akan jatuh cinta. Okey, terima kasih. Terima kasih. Dan kita sudah sampai ke penghujung rancangan untuk Apa Khabar Malaysia. Saya sudahi dengan dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Jadi teruskan berdoa untuk rakyat Palestin ini. Dan teruskan solidariti terhadap rakyat Palestin. Ini khasnya untuk rakyat Malaysia. Teruskan berdoa, tidak ada hentinya kerana doa itu tidak pernah ada hijabnya. Assalamualaikum, selamat dan sehingga berjumpa lagi. Sehingga berjumpa lagi, bye.